Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Nur Haliza binti Omar, nombor bateri 281312. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Puan Siti Azura. Nama saya Nur Awanis binti Nasruddin, nombor matrik 272546. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Puan dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Nur Afiqah Musfira binti Muhammad Nasrul, nombor matrik 281149. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Nur Izzati binti Anwar, bernombor matrik 281076. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Ainin Sofia binti Anwar, nombor matrik 273924. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Amirah binti Muhammad Syukri. Nombor matrik saya 28117. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rusaidi bin Muhammad Nazir. Nombor matrik 264664. Sebagai pengenalan, anxiety merupakan satu perasaan bimbang atau kebimbangan di mana ia merupakan satu pengalaman yang tidak menyenangkan dalam kehidupan manusia. Perasaan bimbang ini akan membuatkan manusia hidup dalam kerisauan, ketegangan, ketakutan dan tekanan. Tidak kira sama ada seorang itu kanak-kanak, remaja atau dewasa, sekiranya dilanda perasaan bimbang, maka perubahan emosi dan tingkah laku juga akan berlaku. Dalam konteks ini, kebimbangan merupakan satu gangguan psikologi terhadap pelajar yang memerlukan bantuan seorang guru ataupun kaunselor untuk menyelesaikannya. Baiklah, seterusnya, latar belakang berkenaan dengan responden yang penghidap anxiety yang telah kami temu ramah adalah nama beliau Muhammad Amirul Hakimi bin Mokhtar, lebih dikenali sebagai Bro Amirul. Beliau dilahirkan pada 22 Februari 2001 di Hospital Melaka dan kini beliau menetap di Masjid Tanah Melaka. Beliau mempunyai 2 orang adik-beradik dan beliau merupakan anak bongsu dalam keluarganya. Berkenaan dengan latar belakang pendidikan beliau pula, kini beliau sedang melanjutkan pelajaran di Universiti Malaya UM dalam bidang Sarjana Muda Sains Politik Islam pada semester yang ketiga. Berkenaan dengan sejarah anxiety yang beliau alami adalah sejak di bangku sekolah menengah lagi, dan ini bermakna beliau telah menghidap anxiety ini selama 5 tahun. Oleh hal demikian, beliau mula sedar ketika berada di tingkatan 4 di mana beliau mula gementar dan mengalami tahap kerisauan yang sangat tinggi dalam dirinya untuk memberanikan diri untuk menjawab soalan yang ditanya oleh guru, walhal sebelum ini beliau adalah seorang yang sangat aktif di dalam kelas. Jadi, itu sahaja berkenaan dengan pengenalan anxiety dan juga latar belakang serba sedikit latar belakang berkenaan dengan responden yang telah kami temu bual. Berdasarkan temubual yang kami lakukan pada 25 Disember 2021, kami telah mendapati bahawa isu kesihatan yang dialami oleh responden kami iaitu Encik Amirul adalah berkaitan dengan gangguan kebimbangan atau boleh dipanggil anxiety disorder. Menurut Encik Amirul, dia mula menyedari bahawa dia mengalami penyakit ini sewaktu berusia 16 tahun ketika dia berada di tingkatan 4 di peringkat sekolah menengah kebangsaan. Pada mulanya, dia sering diejek atau dihina oleh rakan sekelasnya mengenai latar belakang serta penampilan fizikalnya. Dari situ, dia semakin takut untuk berjumpa atau bertemu dengan orang lain, termasuklah rakan sekelasnya itu. Selain itu juga, dia semakin takut tampil ke hadapan dalam menyuarakan pendapatnya, menjawab soalan yang ditanya oleh guru, mahupun menyertai program yang pernah diminatinya sewaktu ketika dahulu iaitu pertandingan public speaking. Oleh yang demikian, Encik Amirul telah mendapatkan bantuan daripada guru kaunseling di sekolahnya. Encik Amirul berkata bahawa dia amat mempercayai guru kaunselingnya itu sehingga kini, kerana sebelum dia mengetahui dia mempunyai penyakit tersebut, dia sangat rapat dan selalu berurusan atau bergaul dengan gurunya itu. Selain itu, Encik Amirul berkata, selepas bertemu dengan guru kaunselingnya, dia terus memberitahu akan perihal atau masalah yang sedang dihadapinya kini kepada keluarga terdekatnya. Dari situ, dia mendapati bahawa reaksi yang dipamerkan oleh orang sekeliling maupun ahli keluarganya sendiri
terhadap penyakit anxiety disorder ini amatlah kurang memuaskan kerana mereka kurang didedahkan dengan pengetahuan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh pesakit anxiety disorder ini. Secara ringkasnya, penyakit anxiety disorder ini boleh membuatkan seseorang itu hilang kawalan diri, termasuklah Encik Amirul sendiri, kerana dia memberitahu bahawa dia hampir ingin membunuh dirinya kerana tidak sanggup untuk berhadapan dengan orang sekelilingnya yang sentiasa memandangnya dengan pandangan yang berbeza serta sentiasa mengejek akan fizikal dirinya. Sekian, terima kasih. Saya akan meneruskan pembentangan untuk menerangkan punca-punca bagi penyakit anxiety disorder yang dialami oleh Encik Amirul. Terdapat dua punca yang membawa kepada anxiety disorder yang dialami oleh beliau sekarang. Jadi punca pertama ialah daripada segi genetik ataupun keturunan. Beliau menyatakan bahawa beliau mengalami anxiety disorder ini ketika zaman persekolahan menengah dan juga menyatakan bahawa ibunya juga mengalami anxiety. Namun begitu, beliau hanya mengetahui perkara itu setelah beliau sendiri menyedari bahawa beliau mengalami anxiety disorder. Selain itu, beliau tidak menjelaskan dengan lebih mendalam tentang perihal ibunya yang mengalami anxiety. Namun, hasil temu bual bersama Encik Amirul, dilihat jelas bahawa anxiety disorder yang dialami oleh Encik Amirul mungkin adalah disebabkan oleh genetik ataupun keturunan, iaitu daripada ibu Encik Amirul sendiri. Seterusnya, Encik Amirul juga menegaskan bahawa anxiety disorder yang dialami oleh beliau mungkin disebabkan oleh persekitaran yang negatif. Persekitaran yang dimaksudkan di sini adalah persekitaran persekolahan dan pembelajaran beliau. Hal ini kerana Encik Amirul sering dibuli ataupun diejek oleh rakan-rakannya daripada sudut pelajaran ataupun penampilan beliau. Hal ini menjelaskan bahawa persekitaran yang tidak baik dan tidak membantu akan membawa ataupun mendorong kepada seseorang itu mengalami anxiety disorder. Selain itu, Encik Amirul juga telah menegaskan bahawa personaliti rakan-rakan beliau boleh menjadi salah satu punca yang menyebabkan beliau mengalami anxiety disorder. Apa yang dimaksudkan oleh personaliti rakan-rakan Encik Amirul adalah bagaimana rakan-rakannya menunjukkan tindak balas terhadap sesuatu masalah. Sebagai contoh, apabila berlaku sesuatu masalah, Encik Amirul lebih kepada berfikiran negatif ataupun overthinking berbanding rakan-rakannya yang dilihat mudah menyelesaikan masalah yang dihadapi, tidak kiralah masalah daripada sudut pelajaran, perhubungan maupun daripada segi keuangan. Ini telah menyebabkan Encik Amirul sentiasa merasakan dirinya dipenuhi oleh masalah dan sentiasa berfikir secara berlebihan ataupun overthinking setiap kali berhadapan dengan satu masalah kerana menyangka beliau tidak mampu untuk menghadapi masalah tersebut jika dibandingkan dengan rakan-rakannya yang lain. Oleh itu, Encik Amirul telah menegaskan bahawa punca-punca bagi seseorang itu menghadapi anxiety disorder adalah berbeza-beza. Berdasarkan hasil pengalaman beliau, beliau menyatakan bahawa punca-punca penyakit anxiety disorder yang dialami oleh beliau sedikit sebanyak disebabkan oleh genetik ataupun keturunan dan lebih memberi fokus kepada punca daripada segi persekitaran ataupun personaliti rakan-rakan beliau ketika di sekolah menengah. Itu sahaja daripada saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Seterusnya, saya ingin berkongsi dan menerangkan tentang ciri-ciri atau simptom-simptom yang dialami oleh responden kami sebagai seseorang yang mengidap anxiety disorder, di mana beliau telah menerangkan terdapat 5 ciri-ciri atau simptom yang ada pada diri beliau sebagai seseorang yang mengidap anxiety disorder. Antara ciri-ciri tersebut adalah takut untuk berhadapan dengan rakan sekelas. Beliau menyatakan bahawa perkara ini telah berlaku semenjak beliau berada di bangku sekolah lagi. Beliau menyatakan bahawa beliau tidak berupaya dan takut untuk berhadapan dengan rakan sekelas walaupun hampir setiap hari mereka bertemu. Hal ini disebabkan oleh kebimbangan dan kerisauan yang berlebihan yang ada pada diri beliau sehingga mengakibatkan beliau takut dan tidak yakin untuk berkomunikasi dengan rakan sekelas walaupun mereka sering bertemu dan walaupun mereka sering berjumpa. Yang kedua adalah pola tidur yang terganggu. Dalam erti kata lain, beliau tidak mendapatkan tidur yang berkualiti seperti individu-individu yang lain. Beliau mengalami kesukaran untuk melelapkan mata dan beliau tidak dapat tidur dengan nyenyak. Perkara ini sering terjadi, terutamanya ketika mana beliau diserang kebimbangan dan kerisauan yang berlebihan. Dan hal ini telah mengakibatkan beliau mengalami keletihan dan kelesuan pada keesokan harinya, sehingga ianya sedikit sebanyak telah menjejaskan rutin harian beliau. Yang ketiga adalah tangan yang berpeluh. Ciri-ciri ini memang sering dialami oleh mana-mana pengidap anxiety disorder, di mana tangan mereka akan mengeluarkan peluh secara berlebihan secara automatik ketika mereka diserang anxiety disorder. Yang keempat adalah jantung berdegup laju.
kadar denyutan jantung pengidap anxiety disorder ini tidak normal dan sehingga mengakibatkan mereka mengalami kesukaran dalam pernafasan kerana ianya sedikit sebanyak telah mengganggu pernafasan mereka. Dan yang terakhir adalah sukar dalam memberi tumpuan. Sebagai seseorang yang mengidap anxiety disorder, sudah semestinya mereka mengalami kebimbangan yang berlebihan, dan ketika mana mereka mengalami kebimbangan yang berlebihan, ianya sedikit sebanyak telah mengganggu fokus dan menyebabkan seseorang itu hilang daya tumpuan dalam sesuatu pekerjaan atau tugasan yang sedang mereka lakukan. Terdapat beberapa kesan anxiety. Yang pertama ialah terhadap diri. Berdasarkan temu bual yang dijalankan bersama Encik Amirul, kesan yang paling drastik sekali ialah apabila beliau takut untuk masuk ke dalam kelas dan trauma untuk berkawan dengan orang yang baru. Beliau merasakan bahawa seolah-olah orang di sekeliling beliau sedang memandang rendah terhadap diri beliau. Sedangkan pada hakikatnya beliau tahu itu hanyalah perasaan beliau semata-mata. Selain itu, kesan terhadap diri beliau ialah apabila kesihatan mental dan fizikal turut terjejas. Sebagai contoh, beliau sering mimpi ngeri, kerisauan yang melampau sehingga menyebabkan beliau susah untuk tidur lena. Seterusnya, kesannya ialah apabila beliau takut untuk tampil ke depan seperti menjawab soalan daripada guru di sekolah beliau. Yang kedua ialah kesan terhadap keluarga. Kesan ke atas keluarga Encik Amirul ialah keluarga beliau seakan-akan kehilangan anak mereka yang selama ini seorang yang ceria dan mesra berubah menjadi seorang yang serius dan suka memendam perasaan sendiri. Karakter beliau berubah kerana beliau merasakan seolah-olah beliau bersendirian tanpa mendapat sokongan daripada keluarga. Seterusnya, kesan ke atas keluarga beliau ialah wujudnya perbalahan antara beliau dan keluarga disebabkan masalah komunikasi yang tidak sampai. Sebagai contoh, beliau cuba untuk menerangkan kepada keluarga beliau mengenai simptom yang dihadapinya, namun keluarga beliau tidak mengambil serius. Kesan yang ketiga ialah apabila keluarga beliau sentiasa merasa risau akan keadaan beliau, terutama sekali apabila anxiety ini menyebabkan prestasi akademik Encik Amirul menurun. Kesan yang ketiga ialah terhadap kehidupan. Yang pertama ialah menyebabkan pandangan yang negatif daripada orang sekeliling. Sebagai contoh, guru di sekolah beliau pernah menganggap beliau gila tanpa berusaha untuk cuba memahami terlebih dahulu mengenai masalah beliau. Selain itu, kesan ke atas kehidupan beliau ialah beliau masih lagi berasa takut-takut, was-was dan tidak yakin dengan diri sendiri sehingga menyebabkan beliau terpaksa untuk mengulangi ujian memandu sebanyak 5 kali. Dan sehingga sekarang, apabila beliau ingin membawa motosikal, beliau masih lagi berasa berdebar-debar. Kesan ke atas kehidupan beliau yang terakhir ialah rakan-rakan beliau sering meminta nasihat daripada beliau dan begitu juga dengan beliau sentiasa memerlukan rakan-rakan yang positif untuk memberikan sokongan kepada beliau untuk melawan anxiety ini. Selanjutnya, saya akan menerangkan teori yang terkait daripada hasil temu bual bersama Encik Amirul. Teori rasional emotif tingkah laku ataupun dikenali sebagai REBT, iaitu hasil singkatan daripada bahasa Inggeris adalah Rational Emotive Behaviour Therapy. Teori REBT berkait rapat dengan apa yang diceritakan oleh Encik Amirul. Encik Amirul adalah seseorang menghidapi anxiety disorder semajak di bangku sekolah lagi. Asas teori ini adalah manusia merupakan penyumbang masalah psikologi yang mereka alami. Ini bermaksud manusia sendiri menginterpretasi masalah yang dihadapi dan menginterpretasi itu memberi kesan kepada psikologi manusia. Sebagai contoh, Encik Amirul merasa terganggu apabila rakan sekelasnya body shaming terhadap dirinya. Selain itu, menurut Syaf 2008, beberapa faktor yang menyumbang pembentukan personaliti. Yang pertama adalah faktor biologi. Ibu Encik Amirul mempunyai simptom anxiety disorder iaitu gemuruh, sukar tidur, panic attack dan sebagainya. Yang kedua adalah faktor sosial. Persekitaran Encik Amirul yang tidak kondusif yang dipenuhi oleh tekanan boleh menyebabkan anxiety disorder berlaku. Yang terakhir adalah mudahnya seseorang ditimpa gangguan, yang bermaksud seseorang itu mudah mengambil kata-kata orang lain dalam kehidupannya. Sebagai contoh, stigma masyarakat mengatakan
Wajib cemerlang dalam SPM. Kalau tidak, anda tidak akan berjaya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Anxiety disorder adalah seperti masalah kesihatan lain yang memerlukan rawatan. Pada masa kini, terdapat banyak kaedah rawatan yang boleh digunakan untuk merawat penyakit anxiety disorder ini seperti berjumpa kaunselor, psikoterapi dan ubat-ubatan. Merujuk hasil temubual yang dijalankan bersama Encik Amirul, menurutnya, beliau lebih banyak menguruskan sendiri berkaitan penyakit anxiety disorder yang dihadapinya kerana sudah membiasakan diri dengan perkara tersebut. Di samping itu, Encik Amirul juga ada membuat rawatan dari segi rohani. Setiap kali solat, beliau akan membaca zikir-zikir dan selawat. Selain itu, pada waktu-waktu lapang, beliau juga menggunakan masa untuk mendengar perkara-perkara yang dapat menenangkan diri beliau di YouTube. Encik Amirul juga ada menggunakan kaedah rawatan seperti meletakkan sudu aiskrim di mulut apabila beliau rasa resah. Baginya, ia agak membantu beliau untuk tenang semula. Selain itu, dorongan dan kekuatan daripada ibu bapa juga penting dalam menguatkan diri Encik Amirul dalam menghadapi penyakit anxiety disorder ini. Hal ini kerana beliau berpendapat yang beliau dibesarkan dengan baik dan semasa di zaman kanak-kanak beliau tiada masalah anxiety disorder ini. Keinginan yang kuat dalam diri Encik Amirul bahawa beliau dapat menghadapi ujian oleh Allah padanya dengan sabar. Beliau juga banyak dibantu oleh rakan-rakannya. Beliau ada juga bercakap pernah terlintas untuk membunuh diri. Beliau bercakap mempunyai kawan-kawan yang boleh dipercayai dan positif, banyak membantu beliau secara berterusan. Berikut merupakan gambar daripada hasil temubual kami bersama Bro Amirul yang telah menghidap penyakit anxiety ini selama 5 tahun. Jadi apa yang kami dapat simpulkan di sini, penyakit anxiety ini bukan perkara yang remeh atau perkara yang boleh diabaikan. Oleh itu, jika terdapat simptom atau gejala dalam diri anda, segeralah berjumpa dengan pakar kaunselor ataupun pakar psikiatrik untuk dapatkan rawatan selanjutnya bagi memulihkan keadaan seperti biasa. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.